Cinta tu buta, betul? Cinta tu buta kan? Dia akan turuti. Termasuk apa? Termasuk menyerahkan harta benda. Dengan itu saya menjemput Inspektor Adi Sofwan daripada bahagian jenayah komersial IPD Kajang juga untuk memberikan talk beliau pada pagi. Mungkin kita sama-sama dengarkan, mungkin bermanfaat juga untuk kita insyaAllah. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati tuan-tuan para hadirin yang saya kasih sekalian, yang berusaha jawatan kuasa penduduk Taman Seri Melor, yang berusaha AJK Surau, dan keadaan ilahi kerana pada hari yang berbahagia ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk mendengar sedikit taklimat berkaitan scam, yang mana scammer ni merupakan satu ancaman paling besar yang kita hadapi pada masa ini. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Inspektor Adi Sofwan bin Mak Yusof. Saya merupakan pegawai penyiasat komersial IPD Kajang. Bila kita sebut berkaitan komersial, siasatan jenayah komersial, mungkin tuan-tuan hadirin orang awam tidak faham apa maksud jenayah komersial. Ini kes tipu, kes pecah amanah, kes pemalsuan dokumen, dan kes-kes yang melibatkan jenayah kola putih. Kemungkinan tuan-tuan faham sedikit berkaitan apa jenayah kola putih. Dalam siri-siri ceramah yang saya hadiri sebelum ni, kebanyakan hadirin tidak berminat untuk mendengar apa yang pihak polis cuba sampaikan berkaitan scam. Saya cakap saya, hampir 100% mangsa scam yang saya terima report yang hadir ke IPD Kajang, yang mana setiap hari antara 25 hingga 30 mangsa hadir ke IPD Kajang melaporkan kejadian-kejadian scam. Hampir 100% bila saya tanya, semua pernah dengar ceramah polis, semua pernah dengar berkaitan scam, tapi diorang tak faham apa itu scam. Kenapa mereka tak faham apa itu scam? Sebab setiap kali pihak polis datang untuk berkempen, hadir untuk memberi penerangan, niat kita bukan untuk mengambil ilmu apa yang polis cakap. Betul tak? Saya percaya tuan-tuan kat sini pun ada macam tu. Semua tunggu sebab apa? Jawab tak betul lah. Okey. Kepada Allah, kerana kita antara insan yang terpilih untuk mendengar apa yang saya cakap. Sebab bukan senang kita nak dapat penerangan berkaitan scammer. Saya percaya ada di hadapan kita yang pernah kena scam. Betul? Ada yang pernah kena scam? Cuba angkat tangan. Kena scam. Kes apa? Beli barang tak dapat. Itu salah satu kes scam online nama dia. Apa? Belian online. Itu yang salah satu dilema yang kita hadapi buat masa ni. Okey tuan-tuan, kenapa saya cakap jenayah scam ni ancaman terbesar kita buat masa ini? Jenayah scam ni, dia tidak mengira mangsa. Sesiapa pun hidup di dunia ini, selagi kita bangun pagi, kita bernafas, selagi itulah kita berpotensi untuk jadi mangsa scam. Dia tak sama dengan jenayah harta benda, tak sama dengan jenayah kekerasan, tak sama dengan jenayah yang lain. Tajuk saya hari ni simple, jangan kena scam. Kenapa jangan kena scam? Sebab kalau kita dah kena scam, dah tak ada peluang dah untuk kita dapat balik duit, dah tak ada peluang dah untuk kita ujian kita. So sebelum kita kena scam, kita kena hindari diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kena scam. Lihatlah scam online, yang mana hari ini semua maklumat di hujung jari, dan macam itulah scammer, jenayah pun di hujung jari. Selagi kalau perempuan ada handphone ni, hati-hatilah. Dan kesalahan jenayah komersial, kes tipu, kes pecah amanah, kes pemalsuan, dan seksyen-seksyen yang terlibat lah. Kes tipu biasa bawa seksyen 420 kanun kesesaan. Ini perempuan tak suka dengar pun sebab tak ada kaitan dengan perempuan. Tapi saya untuk bagi pendedahan hukum kepada perempuan. Sniper ni satu pelakuan jenayah oleh individu atau berkumpulan. Maksudnya apa? Dia tak perlukan satu tim pun untuk buat
kes untuk jadi penjenayah scammer ni, tak perlukan tim. Kalau rompak rumah, kita perlu tim, at least 2 orang. Kita nak pergi rompak rumah, seorang tukang jaga line, seorang pergi rompak. Tapi dia kes penjenayah scammer ni, kalau kita seorang yang pandai, kita pandai teknologi, kita tak perlukan kumpulan untuk jadi penjenayah scammer. Cuma kita kadang-kadang kita tak sedar, kita ni mangsa, dan kadang-kadang kita tak sedar kita pun penjenayah scammer. Macam mana kita boleh jadi penjenayah scammer? Dengan cara apa kita boleh jadi penjenayah scammer? Dengan cara kita berkongsi maklumat-maklumat yang tak betul. Secara tak langsung, kita membantu scammer tu menguar-uarkan dia punya MO, dia punya teknik cara scam orang. Contoh, saya percaya haji-haji kat dalam ni semua ada grup WhatsApp, macam-macam grup. Kadang-kadang kita dapat satu maklumat yang tak betul, kita kongsi ke 10-10 grup WhatsApp. Kita pun tak tahu maklumat ni betul tak betul. Tiba-tiba Madani, kerajaan umumkan 100, ada pula seorang umumkan boleh dapat 300. Scammer lah tu, kita tengok 300 aku kena share dengan kawan-kawan. Itulah salah satu contoh kita ni sebagai seorang penjenayah scammer. Tapi penjenayah seperti itu kita tak adalah sampai kena tahan polis, kita tak bolehlah kena tangkap. Tapi ada cara yang membuatkan kita akan ditangkap. Penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian dia tak sama dengan jenayah komputer. Jenayah komputer ni dia lebih kepada virus, malware dan sebagainya. Tapi penipuan dalam talian ni phishing, cinta cyber. Cinta cyber ni love scam. Saya percaya kalau ada yang sini yang single, walaupun dah berusia rasa sunyi kat rumah, kita akan terjebak dengan cinta cyber. Trend terkini, tuan-tuan tengok dekat depan ada 6 yang tuan-tuan perlu. Love scam ni tuan-tuan adalah satu percintaan di atas talian, yang mana kita tak pernah berjumpa secara fizikal, kita tak pernah bersemuka, kita tak pernah kenal dia lelaki ke perempuan. Kita cuma bercinta secara atas talian dan kita percaya orang ni patut kita cintai. Itulah dinamakan love scam. Kita tu buta, betul? Cinta tu buta kan? Samalah macam love scam. Bila dia dah kena love scam, dia rasa dia buta. Apa kehendak pasangan yang konon-konon dia percaya orang tu cinta hati dia, dia akan turuti. Termasuk apa? Termasuk menyerahkan harta benda kepada mereka. Sebenarnya kita tak tahu dia siapa. Kita ni lelaki, betul ke yang bercakap dengan kita ni perempuan? Dia tunjuk satu gambar, kita pun percaya, wah ni betul, ni perempuan cantik ni, aku kena bagi dia duit. Inilah yang berlaku dalam love scam. Okey, yang kedua, pelaburan tidak wujud. Pelaburan tidak wujud ni sangat popular di kalangan pesara-pesara. Tuan-tuan, kalau ada depan saya ni yang dah pesara, tuan-tuan berhati-hatilah. Inilah MO yang paling dekat dengan tuan-tuan, iaitu pelaburan tidak wujud. Mana-mana agensi berkuasa kerajaan, iaitu Suruhanjaya Security ataupun bank negara, dan pelaburan yang menjanjikan keuntungan tak masuk akal. 30,000 dah masa 3 jam. Dia tu apa pula dia bekerja untuk cari kita? Dia dah ada 30,000 dah masa 3 jam, dia dapat 30,000. Aku dah orang kaya, tak ada masa nak kontak-kontak orang ni. Itulah cara logik dia. Tapi kita sebagai mangsa, kebanyakannya kita tak fikir logik. Betul? Betul tak betul? Oh, 30,000 bukan senang nak dapat. Aku jual tanah tak dapat 30,000 ni. Bolehlah bagi 1,000. Dekat situlah kita dah terjerat. Pertama cuba 1,000. Kali kedua dia akan kena, Ji takkan 1,000 je, masuklah 10,000. Kita boleh bagi Haji 300,000. Bagi pinjam kawan-kawan, cuba dapatkan 10,000. Janji kat kawan, kau bagi aku punya 10,000, besok aku bayarkan kau 20,000. Sebab kita apa? Kita terpedaya yang 300,000 yang dijanjikan. Itulah awalan-awalannya macam mana kita boleh kena scam dengan pelaburan tidak wujud. Yang paling popular adalah MO, penyamaran sebagai pihak berkuasa. Tiba-tiba kita dapat panggilan telefon, suara mesin, kami dari LHDN, anda telah mempunyai tunggakan cukai. Betul? Ada yang pernah dapat kat sini? Pernah bayar cukai? Akak pernah dapat tak? Akak kerja apa? Si rumah? Guru? Pernah ada tunggakan cukai? Tak pernah? Kalau pernah mesti takut dapat panggilan. Betul? Kalau kita jenis tak bayar cukai, mesti kita takut, betul lah LHDN call aku, kan? So kita dah kat situ, kita dah mula terdetik nak meneruskan panggilan. Sila tekan 1 untuk bercakap dengan pegawai perkhidmatan. Wah, kita ikut, tekan 1 lah. Tiba-tiba pemanggil tu jawab telefon kita, dia kata apa? Puan telah terlibat dalam jenayah tidak membayar cukai. Jadi panggilan puan disambungkan kepada mahkamah ke, ataupun dia kata disambungkan kepada pihak polis untuk tujuan siasatan. Oh, kita dengar polis lagi, kita takut. Orang Malaysia ni dia takut polis.
Lagi orang yang bukan penjenayah, dia akan takut. Dengan polis dia takut. So kita pun akan ikut seterusnya sampailah kita kena scam, habis harta benda kita. Antara saya boleh kongsi kes saya sendiri yang saya siasat, kerugian paling besar phone scam. Kerugian dia berapa? Sebagai dia pesara, umur dah 70 tahun, 1.7 juta. Dia disebabkan aktiviti phone scam, dia kena tipu dengan orang tu selama tempoh 6 bulan. Masa dalam tempoh 6 bulan dia melayani pemanggil ni. Setiap hari dia akan melapor diri kepada pemanggil. Hari ni dia buat apa aktiviti dia. Sebab apa? Sebab tu adalah arahan pihak polis yang dia percaya polis yang bercakap dengan dia dalam 6 bulan. 1.7 juta, 2 buah rumah dia tuan. Itu saya kata bahaya benda macam ni. Saya sebagai pegawai polis, saya dah servis macam mana orang tu dia boleh percaya yang telefon dia hati adalah polis. Itulah yang tuan-tuan kena fikirkan. Macam mana dia boleh main dengan kita punya psikologi kita, dengan minda kita dia boleh main. Nak kata dia orang tak berpengetahuan ke, tak berpelajaran ke, tak mungkin. Pengadu ni bukan orang biasa-biasa. Dia seorang pengurusan tertinggi dalam satu organisasi. Memang ni mungkin lebih pandai sikit daripada dia. So nasib dia tak baik lah. Untuk kes tu kita dah selesaikan dan kita dah buat tangkapan dekat 44 orang. E-dagang ketika PKP paling popular e-dagang. Sebab apa? Orang tak boleh keluar rumah. Semua benda nak beli online. Beli online ni tuan-tuan. Tips dia satu dia, kita kena berurusan dengan platform-platform yang disediakan. Kalau e-dagang, kebiasaan kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada apa lagi? Shopee dengan Lazada, yang saya tahu ke macam-macam dia tahu benda lain ni. TikTok tu, itu TikTok Shop. TikTok Shop ni dia cuma pengiklanan saja. Bayaran adalah kepada pihak Shopee. Masa tuan banking duit, pastikan akaun bank tu adalah akaun yang disediakan oleh Shopee. Dekat Shopee, harga kasut sepasang 200. Kita PM penjual, PM tepi, bang saya nak murah sikit boleh bang kasut? Penjual kata apa? Boleh, RM150. Tapi jangan bayar melalui Shopee, direct kepada saya. Kita daripada 200 ke 150. Siapa yang tak? Kita pun pergi bank RM150 ke akaun penjual. Lepas tu kasut kita tak dapat, barang kita tak dapat. Siapa yang kita nak salah? Salah kita. Patutnya bila kita berusaha dengan Shopee, pembayaran mesti melalui Shopee. Bila kita ditawarkan satu barang yang di bawah harga market yang terlalu murah. iPhone, sekarang yang popular iPhone apa? iPhone 15. Budak-budak muda kita, budak-budak sekolah, ramai yang berkeinginan nak beli iPhone 15. Harga dia berapa dekat pasaran? Harga dia dekat 7,000, 6,000 lebih. Tapi kita tengok dekat iklan online, dekat Facebook dan sebagainya, ada orang jual 2,000. Kita pun percaya. Macam mana kita boleh percaya iPhone ni dijual pada harga 2,000? Tapi disebabkan kehendak kita pada masa itu untuk mengikuti trend-trend semasa pakai iPhone, kita pun bolehlah 2,000 kita bayar dekat penjual. Lepas tu kita kena block, pun sama lah. Ending dia kita kena scam. So semua benda yang too good to be true, maksudnya terlalu murah ataupun terlalu mudah nak dapat duit, tolong beranggapan itu semua adalah penipu. Jangan sekali-kali percaya dengan perkara-perkara macam ni. Tipu kerja sambilan. Ini paling popular di kalangan pelajar-pelajar yang habis sekolah, habis belajar, ataupun orang-orang yang tak minat dengan kerja semasa yang dia. Contoh, perempuan sekarang dah kerja sedap, dah kerja Petronas, tapi busy lah kerja, bos rabut asyik marah, kita pun malas cari kerja lain. Itulah kita Google online, kerja sambilan. Banyak tuan-tuan tawaran kerja sambilan dekat internet, terlalu banyak. Saya cakap saya, itu 90% adalah macam mana cara dia menipu tuan. Apa kerja sambilan yang dia tawarkan kepada tuan-tuan dalam online? Yang pertama dan yang paling popular adalah YouTube subscriber. Pernah dengar YouTube subscriber? Anak-anak muda saya rasa pernah dengar ni. Kau subscribe satu channel ni, kau akan dibayar RM8. Pernah dengar? Pada awalnya benda tu berjalan dengan elok. Masa RM8, elok. Lepas tu dia minta kita tambah lagi, ambil paket 200. Elok, dia akan bayar kat kita 220. Kemudian bila kita punya paket dah sampai ke paket keempat, dia akan kata, bang abang bayar 4,000 lah, kita boleh bagi pulangan 6,000. Kita pun bayar 4 dengan harapan kita akan dapat 6,000. Logik dia dekat sini. Macam mana kerja sambilan kita pula yang kena bayar, sedangkan kita buat kerja? Kenapa pula kita kena bayar kepada dia? Inilah yang dipanggil taktik. Yang pertama dia nak buat kita percaya yang RM8 tu kita akan dapat, yang RM200 kita akan dapat. Tapi yang ketiga dan seterusnya, itulah masa tu kita baru terjerat dengan penipuan. Benda ni banyak berlaku di kalangan pelajar-pelajar universiti ataupun sekolah. Budak sekolah, saya ada buat kes pelajar universiti 35,000 habis dekat tipu kerja sambilan. Mana dia dapat duit 35,000? Time tu lah dia pinjam kawan, pinjam mak ayah, pinjam dan sebagainya. Dia akan meminjam lah.
Paling teruk dia akan pinjam along. Pinjam along ni tuan-tuan, wujud tuan-tuan kata aku tak ada duit, aku tak boleh kena scam. Tak. Along ada. Kita tak ada duit, kita boleh pinjam along. Kita kena scam dan orang tu tipu kita, along pula cari kita. Dah dua masalah kita kena hadapi. Siapa yang nak selesaikan masalah tu? Polis. Tidak wujud. Itulah tadi saya kata along tadi. Dia boleh jadi along, boleh jadi scammer, pinjaman tak wujud. Kalau along memang dia along lah. Maksudnya kalau kita tak bayar, dia kasih pascat ke, dia akan ganggu rumah kita, dia akan bakar dan sebagainya. Tapi ada lagi satu keadaan, dia pinjaman tidak wujud ni. Jadi bukan along, dia scammer. Dia offer kita, bang, abang tak kerja tapi kita boleh offer abang 100,000 pinjaman. Wah, member ni jadi gelandangan, tak pernah ada rumah, tak pernah dia dapat pinjaman 100,000. Dia akan happy. So apa syarat-syarat pinjaman 100,000 ni? Abang kena naikkan abang punya credit score. Ni sebab abang tak kerja, abang punya credit score kurang. So abang nak naikkan, abang kena bayar kat kita dulu 10,000. Hari ni abang bayar 10,000, besok kita akan bagi abang 100,000 sebagai pinjaman. Kan tak logik benda tu. Kita tak bekerja, apa jaminan kita untuk dapat pinjaman? Tapi kebanyakan orang yang terlibat dengan kes pinjaman tak wujud adalah orang yang tidak bekerja ataupun orang yang bekerja dengan gaji rendah. Inilah orang-orang yang terlibat dengan pinjaman tak wujud. Ni faktor berlaku jenayah komersial. Ni tuan-tuan kena tengok apa faktor dia ada tak ada tuan-tuan. Yang pertama, mudah percaya. Mudah percaya lah kebanyakan ni. Kalau tak percaya, tak berlaku scammer. Kurang ilmu atau maklumat. Yang tu saya rasa boleh ketepikan untuk geng-geng yang ada depan saya hari ni. Saya dah bagi ilmu. Jangan lupa ni kata tak ada ilmu. Okey, kurang berkomunikasi. Ini pun salah satu cara kurang berkomunikasi. Tuan-tuan percaya je kat saya, ada satu scam, love scam. Dia kena tipu 65,000. Saya tanya dia, puan ni ada scam, puan dah lama ke menjanda? Ataupun puan dah lama ke hidup single? Kata tak ada tuan, saya masa lagi kau berumah tangga, saya ada suami, ada anak 4 orang. Macam mana orang yang bersuami, orang yang ada anak boleh terlibat dengan love scam? Sebab apa? Saya panggil suami dia, tanya, Tuan tahu isteri tuan kena scam? Tahu? Kenapa tuan tak membantu daripada awal? Apa yang berlaku di dalam rumah tangga? Saya bukan nak sibuk hal rumah tangga orang, tapi saya nak kena tahu apa punca dia. Punca dia dekat sini adalah bila suami tidak ambil berat apa yang isteri buat, dan bila isteri tidak ambil berat apa suami buat. Suami dia tahu isteri dia selalu main telefon. Memang dia nampak isteri dia hari ini main telefon, tapi dia tak pernah tegur. Sebab apa tak pernah tegur? Itu dia tengok TikTok tu. Ada tu gosip artis tu, kahwin dua ke apa ke. Kan, dia tak pernah ambil tahu pun apa yang bini dia buat. Rupanya dalam dia tak sedar, bini dia sedang bercinta secara atas talian. 65,000 dolar. Duit siapa? Duit suami lah. So siapa yang kena scam kat sini? Isteri ke suami? Kita takut benda-benda jin dan syaitan, betul? Dengar ada orang nak sihir, kita takut. Inilah yang berlaku dalam keluarga saya. Dia main TikTok, dia tengok dekat TikTok ada orang boleh tarik duit. Pernah dengar? Ada ustaz daripada Indonesia, Jakarta tarik duit. Pernah dengar? Saya percaya dia pernah dengar benda-benda ni. So dia percaya, dia komen dengan ustaz tu, dia berbalas-balas mesej. Tapi dia dah sedar benda ni tipu. Dia dah sedar. Terus dia cakap, ustaz, saya tahu benda ni tipu, benda takkan berlaku, so saya nak stop. Masa dia nak stop tu apa yang si ustaz tu cakap? Ya, konon-konon ustaz, awak kalau stop sekarang, saya akan hantar santau dekat awak, saya akan hantar santau dekat family awak. Kalau awak tak nak kena santau, awak bagi saya 10,000. Inilah yang berlaku. Kita orang Melayu dia dengar santau. Kalau jenis yang apa, belajar agama cukup-cukup makan ni, takut juga saya dengar santau ni. Lagi dengar daripada negara seberang, kita kena takut. So selain daripada dia kena, tadi tu orang tu gagal scam dia dengan cara tipu, tipu dapatkan duit. Ini dia cuba dengan teknik baru, menakut-nakutkan kita. Dengan apa? Dengan santau. So tuan-tuan yang depan saya ni semua Melayu Muslim, saya percaya tuan-tuan pun percaya benda-benda macam ni. So tolong hindari perkara-perkara macam tu. Scammer dia akan guna apa-apa taktik pun untuk menakutkan kita, untuk dapatkan duit kita. Termasuk benda-benda macam ni lah, kan? Ini yang saya cakap tadi, gelandangan mangsa tu dah account. Macam mana dia buat? Dekat Malaysia ni, kebanyakan orang ada account bank, ada kad ATM.
Saya tak tahu apa, kadang-kadang dia tak bekerja pun. Kadang-kadang dia memang bersepah tepi jalan kadang-kadang. Tapi kenapa dia kat ATM? Masa bila dia buat kat ATM? Dulu kita pernah ada bantuan-bantuan kerajaan disalurkan untuk bank. Disalurkan kepada bank-bank. Maksudnya orang yang nak dapat bantuan kerajaan kena ada akaun bank. Dan itulah banyak orang-orang yang tak bekerja, yang suri rumah dan sebagainya, buat akaun bank untuk dapatkan bantuan kerajaan. So bila bantuan tu dah tak ada, kita rasa akaun ni dah tak digunakan. Tiba-tiba datang satu scammer ni offer kat kita, "Kak, akak ada kat ATM yang tak pakai tak?" Dia offer kat akak 500. Bulan depan saya masukkan lagi 500. Saya tak boleh, saya akan bagi 500. Kalau bisnes okey, saya akan masukkan duit. Ini scammer tu. Dekat media sosial kita boleh nampak banyak iklan-iklan ditawarkan pembelian penyewaan kad bank. Setelah kita serahkan kad ATM kita, nombor PIN kita, masa itulah kita jadi kedai akaun. Kedai akaun adalah satu kesalahan jenayah, tuan-tuan. Tuan-tuan bila dah ada kedai akaun, polis datang rumah, tiba-tiba ketuk, "Kak, saya nak datang ke balai kak, nak ambil statement pasal akaun akak ni dah digunakan." Wah, kita pun boleh tunjuk aku tak salah, aku tak ada buat scam orang. Kenapa pula polis datang jadi? Sebenarnya kesalahan kedai akaun adalah kesalahan yang boleh tangkap. Kita tak perlu pun datang berlembut, kita tak perlu pun telefon panggil datang kat dia, tak perlu. Sebenarnya kita boleh buat tangkapan. Ini adalah kesalahan yang lazim ditangkap. Kita dah kata aku ni cuma mangsa, so kenapa nak tangkap aku? Tak ada, tuan-tuan. Dalam undang-undang dah disebutkan, sekiranya kita jadi kedai akaun, kita secara tak langsung kita membantu scammer mengalihkan harta mangsa. Apa maksud mengalihkan harta mangsa? Mangsa dia kena scam, scammer tak akan direct masuk akaun dia akan gunakan kedai akaun. Kita lah kedai akaun tu. So kita lah yang dalam mana-mana rekod, keterangan yang paling kukuh adalah keterangan duit masuk ke akaun kita. Itu keterangan yang paling kukuh yang membolehkan pihak polis tangkap, tuan-tuan. So jangan kita rasa tak apalah, bagilah kat ATM orang bukan pakai pun. Kan? Kita pun ada seorang pemimpin kita pun dah ke dalam pun. Sebab apa? Tak tahulah akaun dia. Mana tu lah. Inilah yang kita kena ni. Kita kena berhati-hati. Saya rasa hukuman Seksyen 424 Kanun Keseksaan. Apa hukuman dia? Saya rasa tuan-tuan boleh baca kat situ. Berapa tahun penjara? 5 tahun Dan kalau tuan-tuan bernasib baik, tuan-tuan kena Seksyen 29/1. Ini okey lah, dapat hukuman ni kita cuma bayar denda saja. Pelajar-pelajar universiti, ini paling antara pada saya paling teruk sikit lah. Tawaran beasiswa. Bagus tak tawaran beasiswa ni? Tapi ada satu kejadian, dia ditawarkan beasiswa secara atas talian oleh pihak universiti. Apa syarat-syarat tawaran beasiswa? Kena buat apa? Kena buat medical check up. Secara logiknya, medical check up kita buat dekat mana? Dekat klinik, betul? Tapi disebabkan ini semua secara online, kata apa? Tak apa, kita ada doktor yang boleh buat video call saja medical check up. Macam mana cara dia buat medical check up? Buka baju, buka semua, tunjuk alat-alat sini, kita nak tengok. Inilah yang berlaku. Dan pelajar-pelajar kita ada yang terjebak dengan perkara macam ni. Sebab dia nak dapatkan beasiswa tu pasal dia percaya yang offer dia ni adalah agensi yang betul. So dia ikut arahan dia, buka baju, buka semua, tunjuk alat-alat sini. Dan dia punya perbuatan tu telah dirakamkan. Dan dia pula diikut untuk, kalau kau tak nak bayar serta emas, kau akan sebarkan video. Budak universiti, masa depan negara kita. Duit habis kita boleh cari, tapi maruah dia hilang tu mana kita nak. Inilah sampai saya rasa kalau dah sampai tahap macam ni, tuan-tuan kena bagi bagi perhatian yang lebih kepada anak tuan-tuan. Sebab mereka ni baru nak mengenali dunia. Walaupun dia orang yang pandai, orang yang terpelajar, tapi dia masih lagi perlukan perhatian tuan-tuan. So siapa yang ada anak yang berumur sekitar tu, tolong pantau anak-anak tuan-tuan. Depan masa pun dah di penghujung. Saya kalau nak bercakap pasal scammer ni memang 3 hari kita tak ada bercakap. Scammer ni banyak benda kita boleh bercakap, banyak benda saya boleh share. Tapi tak apa tuan-tuan, saya dah terangkan apa laman web yang puan boleh study. Slide tu saya akan share. Dan sekiranya tuan-tuan nak apa-apa lagi maklumat berkaitan scammer, boleh lagi buat program-program macam ni. Kita akan bagi kerjasama yang secukupnya kepada tuan-tuan. Okeylah, ni tuan-tuan organize satu function dan polis datang sebagai penceramah. Benda macam ni bagus. Jadi kadang-kadang tak perlu ramai, 20 orang, 30 orang pun sudah cukup. Kadang-kadang tuan-tuan buat aktiviti surau, aktiviti kuliah, tuan-tuan kuliah maghrib kan? Sebelum kuliah tu buatlah slot anti-scammer sikit, 10 minit ke 15 minit untuk kita share saja. Pun boleh tuan-tuan, bergantung pada aktiviti tuan-tuan. Itu sahaja daripada saya.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada tuan-tuan. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai penceramah undangan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsi ini diberkati Allah. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih diucapkan kepada Inspektor Adi Sofwan daripada bahagian jenayah komersial IB di Kajang di atas penerangan beliau sebentar tadi tentang skema, cara-cara mengelakkan daripada di-skema dan juga bagaimana cara membuat laporan jika anda telah di-scam. Dan hati-hatilah, insyaAllah. Moga-moga panduan tadi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Baik tuan-tuan, seterusnya kita akan adakan cabutan bertuah lagi. Saya difahamkan kita ada 7 cabutan yang akan dicabut. Siapakah pemenangnya? InsyaAllah sama-sama kita nantikan 7 pemenang bagi cabutan bertuah sesi yang kedua ini. Dan selepas ini ada satu lagi sesi cabutan bertuah sesi yang ketiga. Kita ada 5 hadiah grand pada hari yang akan diberikan kepada siapa yang bertuah, insyaAllah. Pemenang-pemenang telah berada di tangan saya. Bagi pemenang cabutan bertuah slot kedua, yang pertama 63. Kesan 96. 96. Nombor 28. Nombor 62. Nombor 68. 68. Nombor 97. Bukan 95. Dan sebelum itu tuan-tuan, di tangan saya ni ada 2 buku yang dibawakan oleh iaitu Encik Razi Razali. Beliau merupakan pengerusi Pertubuhan Bekas Banduan dan Pesalah Jubana Malaysia.